Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dengan izin dan rahmat kasih sayang Tuhan, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini untuk berkongsi ilmu pengetahuan yang mana tajuknya yang saya pilih pada pagi ini adalah persiapan kemenangan yang sudah hampir oleh Fatah At-Tamimi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga apa yang dikongsikan pada pagi ini sekiranya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya hadiahkan insya-Allah semua pahalanya kalau ada. Kalau diikhlaskan insya-Allah. Saya hadiahkan semua pahalanya kepada mak bapak saya, kaum kerabat saya, guru-guru yang saya cintai dan khususnya kepada guru mursyid saya yang saya sangat sayangi, iaitu Fatah At-Tamimi. Semoga pada pagi yang berkat ini dibukakan pintu hati saya dan dilapangkan dada saya, juga dilancarkan lidah saya untuk berkongsi tajuk yang saya sebutkan tadi, tajuk yang luar biasa, iaitu persiapan kemenangan yang sudah hampir oleh Fatah At-Tamimi. Jadi tuan-tuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan kuliah saya ataupun tazkirah saya pada pagi ini dengan menyebutkan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ubashirukum bil mahdi yub'asu ala ikhtilafin anin nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yarda anhu sakinus sama'i was sakinul ard. Rawahul Ahmad. Rasulullah SAW telah bersabda, aku membawa berita baik kepada kamu tentang Al-Mahdi yang bangkit di tengah-tengah pertikaian manusia dan kekacauan. Lalu ia memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama, sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, daripada hadis ini kita dapat mengambil iktibar atau mengambil pengajaran yang pertamanya. Imam Mahdi ini akan zahir, akan muncul di tengah-tengah pertikaian manusia dan kekacauan. Maknanya Imam Mahdi ini akan zahir bukan dalam masa dunia ini aman, dalam masa dunia ini tenang, tetapi dalam keadaan kucar-kacir, dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan pertikaian, dalam bagi semua banyak pihak banyak pihak berlakunya pertikaian di mana-mana sahaja. Jadi kezahiran Imam Mahdi ini, oleh kerana dunia pada hari ini yang kita sekarang ini berada di zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan peperangan, penuh dengan huru-hara, keadaan yang tidak tenteram di mana-mana sahaja di seluruh dunia, maka menjadi tanggungjawab kita
untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk menyegerakan kedatangan penyelamat, iaitu Fatah At-Tamimi, pemimpin yang disebut-sebut untuk menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi, dan kita mendoakan, kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan datang penyelamat dunia, iaitu Imamul Mahdi. Di mana kedatangan penyelamat inilah insya-Allah akan mensyurgakan dunia yang sudah bagaikan neraka ini. Secara majoriti, kalau kita tinjau 18 tahun yang lalu, kurang lebih, di mana majoritinya umat Islam percaya kepada kedatangan Imam Mahdi. Hanya sedikit yang tidak percaya. Imam Mahdi sebagaimana yang kita ketahui akan zahir di akhir zaman. Tidak disebutkan tarikhnya bila zahir, siapa orangnya, bukan namanya, namanya telah diketahui, Muhammad bin Abdullah, tapi siapa orangnya, Muhammad Abdullah tu siapa orangnya, di mana dia lahir dan zahir, tidak disebut secara nyata. Kerana dalam hadis itu ada yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Dan siapa orang pentingnya secara umum saja. Wazir-wazirnya juga begitu, disebutkan secara umum, tidak diberi nama. Fatah At-Tamimi juga tidak dinamakan. Siapa Fatah At-Tamimi itu, gelaran dia. Al-Mansur itu gelarannya, orangnya mana. Dan bila mereka ini zahir juga tidak diketahui. Siapa pula contohnya pemuda Bani Hashim, juga tidak diketahui. Pengikut-pengikut yang terdiri dari Ikhwan dan Asaib, yang hakikatnya tidak juga diketahui. Maknanya disebutkan secara umum sahaja. Pada permulaannya memang disebut secara umum. Oleh kerana bersifat umum, maka orang awam, bahkan ulama pun tidak berminat untuk memikirkannya. Ia seolah-olah cerita dongeng, cerita kartun, macam Superman. Mungkin ya atau mungkin tidak. Ulama pun sudah melupakan seolah-olah Imam Mahdi ni ibaratnya macam cerita khailan. Suatu ketika dulu, 18 tahun yang lalu, atau lebih daripada itu. Walaupun begitu, sikap ini hanya berlaku di kalangan masyarakat umum. Oleh kerana Tuhan Allah menghendaki Islam itu bangkit kali kedua yang bertaraf dunia, maka Tuhan tahulah siapa tokohnya yang akan menjadi pelupurnya, orang yang akan berperanan, orang yang akan mengambil tanggungjawab. Tuhan tahu dan Tuhan beritahu bagaimana nak berjuang, bagaimana nak bangunkan Islam kali yang kedua ini. Jadi kalau kita anggap nak bangunkan Islam kali yang kedua ni, tidak disebutkan caranya, tak tahu. Jadi kita ni seolah-olah menuduh Tuhan itu secara tidak langsung, yang membuatkan kita ni terseksa kerana tak ada yang tahu. Yang tidak tahu memang tidak dapat dinafikan majoriti. Tetapi masih ada golongan yang sedikit yang diberitahu, iaitu kadang-kala melalui ilham, melalui Rasulullah secara yakazah atau melalui mimpi. Andai kata tidak ada seorang pun yang tahu, siapa yang hendak bangunkan dan buat tapak perjuangan ini? Kalau semua orang tidak tahu, apakah kita menuduh Tuhan buat kerja sia-sia? Artinya ada orang tertentu yang tahu bagaimana hendak berjuang dan bangunkan jamaah. Bagaimana untuk melahirkan Asab dan Ikhwan sebagai tentera Al-Mahdi. Semuanya wali. Dan apakah bentuk pendidikan, buah fikiran yang patut diberikan supaya seragam, selaras di seluruh dunia nanti. Jadi yang tidak tahu ni adalah ulama. Jadi tentulah kita akan terkejut besar. Sangat seakan-akan tidak percaya. Kenapa yang tidak tahu ini adalah ulama? Yang tak tahu berkenaan dengan apa? Yang tidak tahu siapa dia Imam Mahdi ni yang sebenarnya. Orangnya mana? Ia bukan cerita dongeng. Ia hendak menjadi realiti. Tetapi dunia tidak sedar. Perjuangan ini, perjuangan akhir zaman ini, termasuk ulama'nya juga tidak sedar. Apa yang saya maksudkan, ulama' itu, ulama'
yang ada pada hari ini, kebanyakannya, boleh katakan hampir semua, tidak tahu bagaimana hendak membangunkan jamaah untuk melahirkan Asaib dan Ikhwan sebagai tentera Al-Mahdi. Itu maksud saya. Bagaimana nak menyediakan tapak, siapa yang nak menyerahkan kuasa kepada Al-Mahdi. Itu contohnya. Sebab itulah kata Nabi SAW, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW akhaza biyadihi aliyin faqal, sayakhruju min sulbi haza fata, yamla'ul arda qistan wa adlan, fa iza ra'aitum zalika, fa'alaikum bil fata at-tamimi, fa innahu yuqbilu min kibalil masyrik, wa huwa sahibu rayatil mahdi. Daripada Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, iaitu Imam Mahdi. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama pemuda dari Bani Tamim itu, iaitu fa'alaikum bil fata. Fata ni maknanya pemuda At-Tamimi dari Bani Tamim. Fa'innahu yuqbilu min kibalil masyrik. Sesungguhnya dia ini datang daripada timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Rawahu Tabrani. Jadi di sini, apabila kita, daripada hadis ini kita faham, apabila kita yakin bahawa Imam Mahdi ini akan datang, akan zahir, berperanan untuk menyelamatkan dunia, mengamankan dunia, mengislamkan dunia ini, mensyurgakan dunia ini, maka kita wajib, mesti, bukan sunat, bersama dengan Fata At-Tamimi. Itu yang tadi saya sebutkan, fa'alaikum bil Fata At-Tamimi, kamu mesti bersama dengan Fata At-Tamimi. Kerana rahsia itu ada di tangan dia. Jadi tentu kita nak tahu siapa Fata At-Tamimi ni. Dia adalah orang kanan Al-Mahdi, pembantu utama Imam Mahdi. Maka dia ini bertaraf mujaddid. Ilmu hanya diberi kepada dia. Bila hanya diberi kepada dia, maknanya yang lain tak tahu. Ulama' lain tak tahu. Ulama' lain tak tahu secara tepat. Ini jangan kita hairankan. Kerana ulama' kebanyakannya, mereka ini tidak dapat memahaminya. Bagaimana kebangkitan kali yang kedua. Hanya diberi faham kepada mujaddid. Mujaddid yang datang 100 tahun sekali ini, ilmu tu ada pada dia, pada mujaddid ini. Dan daripada mujaddid inilah akan disebarkan kepada yang lain. Barulah orang lain dapat mengetahuinya kemudiannya. Dan disebut lagi bahawa Fata At-Tamimi ini datangnya daripada timur. Maka di tangan dia lah, dia ada ilmunya, dia ada pengetahuan bagaimana nak mengeluarkan, menzahirkan, mendidik, melahirkan Ikhwan dan Asaib. Dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi Fata At-Tamimi. Ia dilindungi oleh apa? Orang tak perasan. Oleh pergolakan parti politik, pertumbuhan pasantran-pasantran ni, pondok-pondok, badan dakwah, golongan militan, yang mana mereka ni semua tadi menjadi musuh seperti Amerika dan Yahudi. Jadi golongan yang tahu ini yang menjadi fokus yang dikawal pada permulaannya. Jadi jamaah kebenaran ini terlindung. Jamaah kebenaran ini terselamat agar mereka dapat bergerak selesa, agar tidak berhadapan dengan ujian yang berat-berat. Maknanya jamaah kebenaran akan melalui ujian juga. Tetapi mereka ini dengan berbagai cara, helah yang Tuhan buatkan ke atas musuh, sehingga akhirnya mereka selamat sampailah sehingga apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila nanti tiba-tiba meletus, bila tiba-tiba zahir Imam Mahdi, musuh tidak boleh buat apa-apa ketika itu. Kemudian daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya pemimpin yang menjadi tim kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi ini ada tim, dia bukan seorang-seorang. Ramai di antara kita faham, dia datang seorang-seorang. Faham daripada satu hadis, dia diislahkan dalam satu malam, maka dia datang seorang-seorang.
Hadisnya ada banyak. Jadi kita kena garapkan. Itu saya sebutkan tadi, yang memahami secara tepat. Diberikan ilham. Senjata orang mukmin, senjata wali-wali. Terutama di akhir zaman. Diberikan kepada Fatah Tamimi ini bentuk ilham. Jadi yang menjadi tim kepada Imam Mahdi ini, pemimpin yang jadi tim dah siap dah. Dah siap. Tapi yang lain, yang tak siap lagi ni. Yang tak sedar lagi, disibukkan macam kita-kita ni lah. Disibukkan oleh apa? Oleh makan minum, oleh kucing lah, oleh ayam yang 3-4 ekor, oleh itik dan kambing yang 5-6 ekor. Sebab itu di kalangan kita, walaupun yakin Imam Mahdi itu ada akan datang, masih lagi tak terasa, tak berasa. Bilalah lagi agaknya. Seolah-olah baginya dah hampir macam tak jadi. Hampir dah jadi macam cerita dongeng. Jadi, bila ada orang yang sudah tahu tentang tim Imam Mahdi, ada orang. Ada ramai yang tak tahu, tapi ada orang yang diberitahu tentang tim Imam Mahdi ini. Ini menunjukkan ia sudah dekat. Timnya dah sedia dah. Timnya dah sedia. Saya ulang kali bercakap ni, hal ni. Timnya dah sedia. Yang tidak siap hanyalah pengikut Ikhwan dan As-Saib. Daripada seluruh dunia. Ikhwan dan As-Saib daripada seluruh dunia. Yang nak dipilih, yang nak ditapis. Tapi terutamanya, kebanyakan daripada mereka adalah daripada Nusantara. Dan selagi Ikhwan dan As-Saib ni belum selesai, maka belumlah lagi zahirnya Imamul Mahdi. Jadi, ramai orang tak tahu ni. Hanya diberi faham kepada hanya diberi faham kepada Fatah At-Tamimi sebagai mujaddid. Itu yang saya sebut ulama' tu tak faham. Janganlah pula ulama' ini bersangka, berhasad dengki, rasa tak yakin, rasa mengarut, bahawa ini semua karut, cerita kartun. Pasal pula ulama' tak faham. Ulama' yang banyak ilmu, banyak pengetahuan, faham Quran, faham hadis. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Pemimpin untuk bangunkan empire kali kedua ini sudah diberitahu. Itu rahmat. Rahmat Tuhan kepada Fatah At-Tamimi. Sedangkan ulama' lain sedang mencari-cari. Sampai hari ini mencari mana dia. Tahu Imam Mahdi. Siapa dia, orangnya mana. Tak dapat tunjuk yang sebenarnya. Setengah ulama' yakin. Yakin Imam Mahdi. Sekarang ni yakin. Dah ramai dah yakin. Tapi tak mau pening kepala mencarinya. Ulama' yang baiki diri. Ramai. Ulama' yang sedang serius mengkaji pun ramai. Tetapi saya bagi tahu Tuhan tidak beri faham yang setepat-tepatnya kepada semua. Tuhan beri faham kepada seorang. Itulah mujaddid. Kalau siapa yang faham, dialah sebagai Fatah Tamimi atau pemuda Bani Tamim atau putra Bani Tamim. Artinya, kita kena berani menyatakan, kalau diadakan sidang ulama' seluruh dunia, panggil Syekhul Azhar, Syekh Azhar, segala ulama', tanya mereka, siapa Imam Mahdi ni sebenar? Tunjukkan nasabnya, tunjuk secara tepat. Siapa dia Fatah At-Tamimi? Siapa dia Haris Al-Haras? Mereka tidak boleh jawab. Hanya diberi kepada Fatah At-Tamimi sahaja, full stop. Adapun yang dalam YouTube pada hari ini, yang ramai memberi pandangan, itu adalah pandangan-pandangan mereka. Tetapi jawapan yang paling tepat ada pada Fatah At-Tamimi sebagai mujaddid. Dan tambahan daripada itu, ulama' ini, kebanyakan hari ini, mereka ini bersikap prejudis kepada kebenaran. Di mana-mana pun. Sebab itu Nabi SAW menyebut bada'al Islamu ghariban. Sehinggalah akhir hadis tersebut. Islam itu pelik, ganjil. Macam mana ulama' tak terima kebenaran? Macam mana ulama' boleh mudah menyesatkan orang? Macam mana ulama' ini mereka tidak mahu bersama-sama dengan jamaah kebenaran? Jadi Imam Mahdi ini dah siap dah. Pemimpinnya, timnya dah siap dah. Dan ada 7 orang wazir. Yang kata 7 ulama' akan bertemu ni, 7 orang wazir atau menteri. Dalam hadis tak ada beritahu siapa. Tapi pada mujaddid,
pada Fatah At-Tamimi sudah diberitahu. Kita tak percaya. Adakah kita kena terima pendapat orang kata, mana ada, takkanlah kamu tahu 7 menteri tersebut. Takkanlah dia tahu. Pasal apa kita kena percaya pada cakap dia? Kita kena percaya orang yang beriman, yang bertakwa, yang wara', yang beramal dengan ilmu je, iaitu Mujaddid Fatah At-Tamimi. Dia telah diberitahu. Saya dah bagi tahu senjata orang mukmin tu adalah apa? Ilham, yaqazah, mimpi yang benar. Jadi kalau orang yang tak percaya pada mimpi dan tak yakin pada yaqazah, tak yakin pada ilham, kenapa harus kita percaya cakap-cakap dia? 7 orang menteri saya sebut antaranya. Saya tak sebut secara detail walaupun saya tahu secara detail. Saya sebut ada di antaranya di Mesir, ada di antaranya di Jordan, ada di antaranya di Turki 2 orang, ada di antaranya di Iraq. Cukup sekadar itu. Saya beritahu secara umum. Jadi ke-7 menteri ini dah siap. Dah bersedia. Yang tak siap lagi adalah siapa? Adalah pengikutnya. Kita-kita ni lah. Apa makna kita-kita ni? Calon-calonnya. Kalau layak. Kalau boleh baiki diri. Kalau boleh beramal ikhlas. Kalau boleh bertaubat. Kalau sempat bertaubat. Dan kalau boleh menerima Fatah At-Tamimi sebagai pemimpin. Fa'alaikum bil Fatah At-Tamimi. Fa'innahu yukbilu min kibalil masyrik. Dia datang daripada timur, dari Nusantara. Kalau orang tak percayalah, ini dari dulu saya sebut, tak percayalah Fatah At-Tamimi dari Nusantara, maka dia datang daripada mana? Mana orangnya? Dia dapat kuasa daulah. Kalau kuasa daulah tu dia rasa macam mana cara dia dapat? Dia dapat kuasa daulah dengan diberi secara aman. Aman. Kemudian selepas dia memerintah, diserah kepada Al-Mahdi. Siapa dia? Ini kita tak tahu. Fatah At-Tamimi pun kita tak tahu siapa orang sebenarnya. Itu bahkan prejudis. Hadis dhaif, hadis maudhu'. Sedangkan Fatah At-Tamimi ni sendiri dah ada jamaah. Dah berjuang. Udah 40 tahun lebih berjuang. Udah nak siap dah. Dah siap dah. Dengan ikhwannya, dengan as'aib, dengan role modelnya, dengan semua tajrid dan semua bidang. Jadi kita ni pula menafikan. Hadis tu Nabi yang cakap. Kita kata itu bukan hadis. Macam itulah hadis maudhu'. Kita reka itu benda tu disebut oleh ulama' mu'tabar. Tapi kita menafikan. Kita kata hadis tu tak kuat. Kita akhir zaman baru jumpa hadis tu hadis kuat. Kalau saya sebutkan 5, tolong sebutkan 5 hadis berserta dengan sanadnya, serta detailkan. Dia pun tak boleh jawab. Mereka ini orang akhir zaman ni terpaksalah menggunakan apa tu? Internet, Google nak mencarinya. Kemudian terus nak percaya macam tu. Mana boleh. Sedangkan saya sebut tadi Fatah tu dah ada dah. Jamaah kebenaran depan mata, role model, ciri-cirinya. Kalau dengan hati yang ikhlas, kalau jujur, dapat hidayah, dapat taufik, sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi pemimpin seumpama Fatah At-Tamimi ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia rasa cemas, rasa bertanggungjawab sampai tak boleh tidur malam. Tapi anak buah calon-calon ni, bakat calon-calon asal ikhwan ni tak cemas. Calon ni. Sebab dia orang tak nampak. Fatah At-Tamimi Imam Mahdi ni nampak. Dengan izin kuasa Allah. Manusia tak ada kuasa dengan izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, setelah nanti Fatah At-Tamimi mendapat kuasa daulah, kuasa negara dan menyerahkan ikhwan dan ashaib kepada Imamul Mahdi, maka dunia ni akan dibagi kepada 7 zon, di mana Asia ini diserahkan kuasanya kepada Fatah At-Tamimi. Dan pusat pentadbirannya, pusat pentadbir dunia ialah dan saya tak sebutkan lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, maka kita akhiri dengan rumusan daripada apa yang saya sebutkan. Yang pertamanya, kita perlu doakan untuk segerakan kezahiran Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi agar segera berperanan. Di samping yang pertama-tamanya dengan mengusahakan takwa dan bertaubat dari dosa-dosa. Bukan peluk tubuh. Yang kedua, ilham, mimpi dan yaqazah adalah sesuatu yang benar, yang ada dalam Islam, yang menjadi senjata orang mukmin di akhir zaman, sekalipun ramai yang tidak meyakininya. Yang ketiga, tokoh yang bertanggungjawab untuk melahirkan ashaib dan ikhwan,
iaitu tentera Imam Mahdi, semuanya wali adalah Fatah At-Tamimi. Kerana itulah di dalam hadis menyebut wajib berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi. Kemudian saya suka disebutkan lagi bahawa nanti yang paling akhir di mana di antara yang penghujungnya yang berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi ini adalah orang-orang alim, ulama ni. Kecualinya ulama al-amilin, al-barizin, yang beramal, yang ikhlas. Ada juga orang alim yang amal benar-benar ikhlas, yang merendah diri, yang tawaduk. Mereka lebih awal lagi golongan yang awal lagi berbai'ah dengan Fatah ni. Kalau mereka benar-benar ikhlas dan menerima kepimpinan Fatah tadi. Sebab apa, maaf cakap, tuan-tuan, tepuk dada, tanya iman. Kebanyakan orang alim yang ada berpengetahuan tinggi, yang ada ilmu hadis, ilmu Quran sekalipun, PhD sekalipun. Jadi kalau tak jaga mazumah, akan ada apa? Sifat sombong dalam diri. Susah nak mengiktiraf orang lain, susah nak menerima ilmu daripada orang lain. Dia rasa dia je betul. Ini namanya ego, tuan-tuan. Dan 7 orang wazir atau menteri kepada Imam Mahdi telah diketahui oleh Fatah At-Tamimi. Kerana dia orang kanan kepada Imamul Mahdi. Dan satu lagi inilah namanya karamah. Kalau kita percaya karamah, perkara yang luar biasa. Perkara yang khawarikul adah. Yang karamah satu perkara yang luar biasa yang diberikan kepada Fatah At-Tamimi. Apa yang nak dihairankan? Dia boleh tahu siapa dia Imamul Mahdi yang sebenarnya. Sebab dia nak serah kuasa. Dia boleh tahu siapa 7 wazir tersebut. Dia boleh tahu apa dia memproseskan dengan izin. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi balik. Pemimpin yang diberikan amanah tanggungjawab untuk membangunkan empire kali kedua ini adalah Fatah At-Tamimi. Tuhan tidak beri faham kepada semua orang. Melainkan yang pertama-tama diberi kepada Mujaddid. Kerana Mujaddid itu datang 100 tahun sekali. Maka siapa yang tahu siapa dia perjalanan akhir zaman dengan tepat, siapa dia Imam Mahdi, maka dialah Fatah At-Tamimi. Jadi sekadar itu, ampun maaf yang lemah, yang kurang itu daripada saya, kelemahan saya, nafsu saya, dosa saya, dan yang baik-baik itu datang semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ini entah bagaimana nak diluahkan padamu ya Rasul. Telah bertahun lama kau tinggalkan kami umatmu di akhir zaman. Telah menjadi resam perjuangan, dapat dihindarkan perpisahan. Pemergianmu kami tangiskan, kehadiran rohmu